bila involving SPM. Okay. So SPM 2012 is the year where I took my SPM. So korang bolehlah kira my age kalau korang rajin. Kalau tak rajin tak apa, kita kira ni lebih penting. 3 sebutan pertama yang positif bagi suatu janjang geometri. Okay, janjang geometri ialah 2P dan 18. Dia kata cari nilai P dan nisbah sepunya. Alright, so nisbah sepunya ataupun common ratio kita tahu dia punya simbol adalah R. Okay, so kat sini kita ada 2, kita ada P dan kita ada 18. Okay, so if you guys recall back, one of the ciri-ciri of janjang geometri adalah bila satu nombor nak ke sini dan satu nombor nak ke sini, dia punya R akan jadi sama. R akan jadi sama. Okay, so let's say I name this as R1, I name this as R2. So R dia akan jadi sama. Katakan contoh quick example, 4, 16, 64. So kat sini kita akan dapat darab 4. Kat sini also akan darab 4. So that's what it means by R kita akan sama. Okay, so apa yang R dia? R dia adalah 4 kat sini. Okay, so 4 dan 4 adalah sama. Alright, so sekarang ni kita akan dapat, sepatutnya kita akan ada R1 sama dengan R2. Nisbah sama dengan nisbah ataupun ratio is equals to ratio. So R1, kita tengok kanan, kanan dia ada P. Okay, kita tengok kiri, kiri dia ada 2. R2 pula, kita tengok kanan dia ada 18. And then kita tengok kiri ada P. Okay, so right now dia kata suruh kita cari nilai P. Maksudnya ini adalah P yang dia cari-cari. Okay, P kat sini dan P kat sini. So what we are going to do is, ini adalah knowledge of PT3 dahulu-dahulu. So P kat sini, kita dari bawah nak pindah, kita akan naik atas. So naik atas akan jadi darab P. Sama dengan 2 kat sini. Dia tak ada kaitan dengan P, betul tak? Sebab kita nak selesaikan masalah P ni. So yang bukan P, jauh-jauh. Jangan buat semak. So 2 ni, darab 2 kat situ. 18 darab 2 akan jadi 36. So, P darab P akan jadi P kuasa 2, which will be equals to 36. And then, P akan ada 2 value. Sama ada 6 ataupun negatif 6. Okay, persoalannya sekarang dia kata 3 sebutan pertama yang positif. Okay, mungkin kalau student macam tak alert dengan soalan tu, inilah jawapan saya, P ada 2. Tetapi baca balik kat sini dia kata yang positif sahaja. Maksudnya kita nak yang ini sahaja, P sama dengan 6. So maksudnya kat sini P kita akan jadi 6. Right, so 2, 6, 18. Okay, disuruhnya kita cari nisbah sepunya. Maksudnya nisbah sepunya kita tahu mungkin kita nak ambil yang kat sini R1, P2 kan. Okay, so kalau kita ambil kat situ, R1 kita sama dengan P perkan dengan 2. So, which be equals to P yang kita baru dapat adalah 6. 6 per 2 akan dapat 3. So, R1 kita is 3. R2 pun akan jadi 3. So, nisbah sepunya kita akan jadi 3. And that is your final answer for that. Okay. So, next question, SPM 2018, question 14. Okay, dia kata, diberi P, 2 dan Q ialah 3 sebutan pertama bagi suatu janjang geometri. Maksudnya apa? P, 2, Q, 3 sebutan pertama. So, ni adalah sebutan pertama. Ni adalah sebutan kedua dan ni adalah sebutan ketiga. Ungkapkan dalam sebutan Q, sebutan pertama dan nisbah sepunya janjang itu. Okay, so bunyi dia macam, Okay, ungkapkan dalam sebutan Q. Right, so dia kata ungkapkan dalam sebutan Q. Maksudnya, kalau dalam sebutan Q, maksudnya, okay, let's say kita ada P sama dengan 2Q. So, ini adalah maksud kita ungkapkan dalam sebutan Q. Maksudnya, semua yang Q akan duduk di sebelah kanan. Okay, so Q kat sini dia wajib duduk kat sebelah kanan. Sebab kita nak describe ataupun kita nak gambarkan Q tu macam mana. So, inilah kita bercerita lah. Q tu macam ni, Q tu macam tu, Q tu macam tu. So, dia mesti semua dekat sebelah kanan. Okay. Alright, so sekarang ni, one of the strategy that we can do, since kita tahu dia adalah janjang geometri, kita tahu 2 perkan dengan P sama dengan Q perkan dengan 2. Okay. So, dia kata, ungkapkan dalam sebutan Q. Dia nak sebutan pertama. Okay, kita tahu sebutan pertama kita adalah P. Maksudnya apa? Maksudnya kita kena ungkapkan P dalam sebutan Q. Okay, so, ungkapkan P dalam sebutan Q.
Maksudnya kat sini ungkapkan P. Maksudnya P ni akan kita letak sebagai tajuk kita. So dalam sebutan apa? Dalam sebutan Q. So Q bolehlah macam ni ke, dia nak jadi tambah ke, dia nak jadi tolak ke, apa-apa. Dan G kat kanan ni ada Q. Okay. So macam mana kita nak buat tu? Okay, so cara dia adalah, okay, kita tengok kat sini. Okay, so sekarang ni P ni berada di bawah, betul tak? Kalau kita nak ungkapkan sesuatu benda tu, dia mesti dalam bentuk yang macam ni. Okay, so maybe first thing first yang kita boleh buat adalah pindahkan dia dulu ke atas ni. Don't worry, later kita akan arrange balik. Okay, so ni akan cancel. Next, 2 kat bawah ni, kita tak suka pecahan usually. So kita akan letakkan dia ke atas sini. So dia akan jadi darab 2. So 2 ni akan potongkan. Okay, so what we will get is PQ sama dengan 4. Okay. Right, so dia just macam terbalikkan. So, dia kata ungkapkan P. Maksudnya, kita nak jadikan P sebagai tajuk kita. So, P sebagai tajuk duduk sini. Dan yang lain-lain, Q ni, dia sebenarnya Q per 1. So, maksudnya, bila dia nak pindah, dia akan turun ke bawah. So, Q kat sini. So, dia akan... Okay. So, ini adalah kita nak ungkapkan sebutan pertama dalam sebutan Q. So, ni adalah P adalah sebutan pertama kita. So, dalam sebutan Q. Okay. So, next, kita nak tengok dan nisbah sepunya janjang itu. So, kalau nisbah sepunya janjang itu, tadi kita tahu kita ada 2 perkan dengan P dan Q per 2. So, dia nak nisbah sepunya. Ini adalah nisbah sepunya kita. Ini pun adalah nisbah sepunya. So, sekarang dia nak ungkapkan dalam sebutan apa? Dalam sebutan Q. Maksudnya, ini adalah nisbah, ini adalah nisbah. Tapi, ini adalah nisbah dalam sebutan P. Ini adalah nisbah dalam sebutan Q. Maksudnya, ini adalah apa yang kita akan pilih. So, R kita sama dengan Q over 2. Okay? Sebab dia kata dia nak dalam sebutan Q. Kalau dia kata dia nak dalam sebutan P, ini adalah apa yang kita akan pilih. Okay? So, that is all for our janjang topik, janjang geometry topik. I hope that you guys understand. Topik ni dia asasnya dia tak susah pun. Okay? Cuma bila as they go on with the KBAT questions, it can be a little bit tricky. Tapi korang kena berpegang pada konsep-konsep asas tentang topik ni. Macam contohnya, kalau kita ada T1, T2, T3, dia punya R ataupun dia punya nisbah mestilah sama. So, daripada sini nak ke sini, daripada sini nak ke sini, dia punya sini adalah R1, sini ada R2. So, R1 kena samakan dengan R2. So, kalau korang ada apa-apa benda yang korang tak faham dalam video ni, please comment down below. I will try to help you guys as much as I can. So, semoga maju jaya dalam SPM korang. Remember that Rome was not built in a day. Maksudnya Bandaraya Rome tu bukan sehari je dia bina. Okay? Dia perlukan berhari-hari. Maksudnya kita punya kefahaman dalam AdMaths ni is not built in a day. We need to do it every day consistently sampailah kita menjadi mahir dalam topik tu. Okay? So don't forget to subscribe. Share this channel with your friends kalau korang find what I teach today bermanfaat. Assalamualaikum. I'll see you guys in the next video insyaAllah.